Okey, kita sambung reputan yang kedua dalam satu reputan radioaktif. Kita tengok bagaimana reputan beta berlaku. Okey. Zarah beta ialah elektron yang bergerak pantas. Dalam reputan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tak stabil akan terurai kepada satu proton dan satu elektron. Tengok ni tata tanda dia, penulisan dia. Satu proton dan satu elektron. Proton yang terhasil kekal dalam nukleus, manakala elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang sangat tinggi. Dekat sini kadang-kadang soalan dia minta kamu terangkan ni tentang tenaga kinetik. Maksudnya terangkan bagaimana gerakan dengan menggunakan teori tenaga kinetik sebagai zarah beta. Ini contoh nukleus induk yang belum mengalami pereputan. Selepas mengalami pereputan dapat nukleus anak dan juga zarah beta tadi. Zarah beta ialah bercas negatif, iaitu elektron. Okey. Baik, ini dia reputan beta. Contohnya karbon 14 dengan tata tandanya nombor nukleon 14, nombor proton 6. Okey, mengalami satu pereputan. Pereputan yang dialami adalah pereputan zarah beta, iaitu elektron yang berhalaju tinggi. Jadi dia akan hasilkan satu unsur baru, iaitu nitrogen 14 dengan nombor nukleon 14. Kenapa masih kekal 14? Sebab nombor nukleon untuk elektron adalah kosong, manakala nombor protonnya 7. Sebab apa kelas? Tadi cikgu dah tunjuk kat kamu. Untuk cari nilai A, iaitu nombor nukleon 14 tolak kosong, jadi kamu dapat 14 lah. Manakala untuk cari nombor proton Z, 6 tolak negatif 1. Sebab itu kamu dapat 7. Okey, kadang-kadang kan soalan ada tanya, beri satu ciri zarah beta. Senang je kelas. Ciri ada banyak, tadi kita dah tengok dalam jadual. Paling senang nak ingat ialah zarah beta, satu cirinya adalah bercas negatif. Itu satu ciri. Ciri yang kedua, dia adalah elektron yang berhalaju tinggi. Okey, ini dia punya persamaan. Persamaan yang kamu kena tulis. Tambah lagi lah, setiap pereputan mesti ada menghasilkan tenaga nuklear. Okey, ini dia reputan beta. Nombor proton Z bertambah 1. Sebab apa bertambah? Tadi kita tolak-tolak kan. Nombor nukleon A tidak berubah. Okey, ini adalah persamaan am bagi pereputan beta. Selepas pereputan beta, nombor proton bagi nukleon menjadi Z tambah 1. Tadi cikgu dah tunjuk. Nombor nukleon tidak berubah. Ini persamaan amnya. Ini contoh natrium 2411, nombor nukleon 24, nombor proton 11, mengalami satu pereputan beta, jadi satu unsur baru, iaitu magnesium, nombor nukleon 24, nombor proton 12. Okey. Natrium ni tak stabil, mengalami pereputan kepada yang lebih stabil. Okey. Ini sebenarnya yang berlaku. Ini juga ada beberapa contoh. Karbon 14 yang tadi kan jadi nitrogen. Ini plumbum
20982 jadi satu unsur baru, bismut 209 nombor nukleon dan 83 nombor proton mengalami perebutan beta. Ingat belakang tu mesti tulis tambah tenaga. Okey, seterusnya yang terakhir, reputan gamma. Okey, sinar gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Ingat, bila kita anggap dia adalah sinaran, maka dia adalah kumpulan gelombang. Gelombang apa? Gelombang elektromagnet. Ingat tak kamu belajar tingkatan 4 jenis-jenis gelombang elektromagnet, gelombang radio, gelombang X-ray, apa semua tu kan ada susunan yang kamu kena hafal. Dalam reputan gamma, suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihannya untuk menjadi lebih stabil. Banyak ni, tenaga dia banyak. Sinaran elektromagnet tadi kita dah tahu adalah tidak berjisim dan dia bersifat neutral. Jadi persamaan bagi reputan gamma, ini satu unsur AXZ yang belum stabil. Okay, bila dia mengalami perebutan, dia tetap dapat nukleus anak yang sama kerana sinaran gamma bersifat neutral. Jadi selepas mengalami perebutan gamma, nombor proton tak berubah, nombor nukleon pun tidak berubah. Dan perlu diketahui, struktur nukleus pun tak berubah. Cumanya dia akan menjadi lebih stabil. Tapi dari segi nombor proton, nombor nukleon dan dia struktur dia tidak berubah. Dan yang berubah kat sini, dia jadi stabil dan dia menghasilkan tenaga yang sangat banyak lah. Okay, sinar gamma bila mengalami reputan gamma, sebenarnya tidak semestinya pada masa tu hanya berlaku reputan gamma. Biasanya dalam masa yang sama, bila berlaku reputan gamma, juga berlaku reputan alfa dan juga reputan beta. Okay, mungkin ada yang terfikir berapa lama reputan ni nak berlaku. Reputan ni memang mengambil masa yang lama, ada juga mengambil masa yang singkat. Sampai bila? Sampai sehingga nukleus yang asal tadi menjadi stabil. Jadi reputan ni akan menjadi macam satu rantaian reputan yang dipanggil tindak balas berantai. Okay, dalam tindak balas berantai ni bukan hanya berlaku satu jenis reputan saja. Mungkin berlaku ketiga-tiganya sekali. Okey. Ini persamaan reputan ni. Contoh uranium, nombor nukleon 234, nombor proton 92, mengalami satu perebutan alfa. Macam mana kamu tahu perebutan alfa? Soalan kat sini bagi zarah helium. Okey. Mula-mula dia mengalami perebutan alfa. Jadi 230 dan 90. Selepas dia mengalami perebutan alfa, dia mengalami reputan gamma. Okey, oleh kerana reputan gamma adalah neutral, jadi nombor nukleon, nombor proton tidak berubah, kekal sama. Okay. Kadang-kadang dia tak terhenti kat sini, dia berlaku lagi reputan. Sampai bila? Tadi cikgu cakap sampailah bahan radioaktif tersebut mencapai kestabilan. Okay. Ini persamaan yang lengkap. So kita boleh ringkaskan persamaan ini dalam bentuk ni. Uranium, kamu nampak dekat tempat anak panah ni. Anak panah ni menunjukkan dia mengalami reputan. Di atasnya ditulis alfa, gamma. So kalau kamu nampak soalan ada tulis macam ni, ini menunjukkan, persamaan ini menunjukkan nukleus bahan radioaktif tersebut mengalami reputan alfa, kemudian mengalami reputan gamma. Dan tuliskan unsur yang baru.
ini dia. Siri reputan. Apa dia siri reputan? Sebenarnya selepas mengalami satu reputan, bahan radioaktif tersebut belum lagi stabil. Jadi dia mungkin akan mengalami satu lagi reputan dan reputan-reputan yang berikutnya. Nukleus baru yang terhasil masih bersifat radioaktif dan akan mereput pada suatu ketika tertentu. Satu siri reputan yang berlaku sehingga nukleus yang stabil terhasil. Setiap reputan akan membebaskan zarah alfa, zarah beta dan mungkin sinar gamma. Ni yang cikgu cakap tadilah. Dalam satu siri reputan tu tak semestinya dia mengalami satu saja jenis reputan. Okey, ini contoh uranium 200, nombor nukleon 238, nombor proton 92. Mula-mula dia mengalami pereputan alfa, selepas tu mengalami pereputan beta, kemudian mengalami pereputan beta lagi, dapat radon, selepas tu mengalami pereputan alfa, seterusnya mengalami reputan alfa sekali lagi. Jadi kat sini soalan selalu tanya, berapa kalikah dalam reputan ni dia mengalami reputan alfa? So kamu kiralah alfa 1, 2, 3. Jadi dalam siri reputan ini atau kita panggil tindak balas berantai ni, reputan alfa sebanyak 3 kali sebelum dia mencapai kestabilan. Reputan beta dia mengalami 2 kali. Manakala reputan gamma ada tak? Tak ada. Dia tak mengalami reputan gamma. Okey, yang ini daripada satu rantaian ini, rantaian reputan, kita boleh pindahkan dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk graf. Okey, ni kelas contoh soalan bismut mengalami reputan beta, kemudian mengalami reputan gamma. Hasil akhirnya adalah polonium 214, 84. Okay, jadi nak buat mana dulu kelas? Ikut turutan. Mula-mula dia yang pertama mengalami pereputan beta, jadi polonium. Bila pereputan beta, kamu kena tambah S kat sini, maksudnya beta apa? Elektron kan? Tulislah E kosong negatif 1. Sekejap kelas. Soalan ni sepatutnya dia nak reputan alfa dulu. S ni ialah reputan alfa. Alfa ialah zarah helium 4, 2. Di 214 tolak 4 kamu dapat 210. 84 tolak 2 kamu dapat 82. Jadi ni salah cikgu buat pembetulan ni salah. Sepatutnya reputan apa ni? Alfa. Lepas tu baru reputan gamma. Okey, jadi ni Q. Q ni ialah reputan gamma. Gamma bersifat neutral. So kamu tulis bukan. Ni reputan beta. Jadi soalan ni sebenarnya beta, selepas tu bukan gamma. Sebab apa kamu tengok ni? 40 nombor nukleon kekal, nombor proton tambah 1. Jadi ini adalah reputan beta. Beta apa? Zarah. Beta ialah elektron. Kosong negatif 1. 40 kekal. 19 tolak negatif 1. So kamu dapat 20. Okey, ni. State the particle release in the decaying process below. Dia tanya, apakah reputan yang dialami dalam siri reputan ini? Tengok ni. Yang pertama 238
uranium 238 jadi 234. So kat sini mesti kurang 4. Jadi ini adalah reputan alfa. Reputan alfa apa? Zarah helium 42. Okey, yang ni pula 234 234 kekal nombor nukleon. Tapi nombor proton bertambah 1. Jadi ini adalah reputan beta. Reputan beta apa? Elektron kosong negatif 1. Kemudian polonium. Polonium 234 jadi uranium 234. Masih kekal nombor nukleon tapi nombor protonnya bertambah 1. Jadi ini adalah reputan beta, elektron kosong negatif 1. Daripada uranium mengalami reputan jadi nukleus baru ialah thorium 23088. 234 jadi 230. Kat sini kita dapati kurang 4. Jadi ini adalah reputan alfa. Reputan alfa ialah apa? Zarah helium 42. Daripada thorium jadi radon. Tengok dekat sini nombor nukleon berkurang. Jadi 226. Maksudnya di sini mengalami reputan alfa. Reputan alfa ialah zarah helium 42. Okey. Jadi kadang-kadang soalan kat sini dia minta pelajar tuliskan persamaan. Okey, contoh yang pertama ni lah. Macam ni cara kita nak tulis persamaan. Senang je kelas. 238 uranium nombor nukleon 238, nombor proton 92. Tengok dia mengalami satu reputan alfa. Jadi thorium 234, nombor proton 90. Kalau reputan alfa kamu tulis tambah helium 42 tambah lagi tenaga. Ini adalah ini adalah persamaannya. Okey, contoh kita buat sikit contoh ni. Uranium membebaskan zarah alfa dan mereput menjadi atom thorium. Nyatakan nombor nukleon dan nombor proton thorium. Tulis persamaan untuk pereputan ini. Okeylah. Dah bagi tahu pereputan alfa. Ini uranium, ini adalah nukleus asal yang belum stabil, mengalami pereputan alfa, helium 42, dapat thorium. Senang kan? Soalan nombor 5. Lengkapkan plumbum 210 nombor nukleon, nombor proton 82. Okey, jadi satu unsur baru bismut, tapi tak tahu apa nombor nukleonnya dan nombor protonnya. Yang kita tahu dia mengalami reputan beta. Kenapa reputan beta? Sebab dia bagi elektron. Jadi kat sini kita dapati nombor nukleon untuk bismut kekal 210, manakala untuk nombor proton 82 kamu tolakkan dengan negatif 1, kamu dapat 83. Senang kan? Okey, ini dia.